Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan kerajaan serta rakyat Republik Rakyat China sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-30 antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Kementerian Kesihatan dengan rasa duka cita kemarin memaklumkan satu kes COVID-19 disahkan meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menurut Menteri Kesihatan, kes tersebut adalah seorang lelaki berumur 64 tahun yang merupakan kes 3,166. Kes berkenaan telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan COVID-19. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi kedua. Sementara itu, 137 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan meningkat kepada 6,950 kes. Terdapat 18 tambahan kes-kes baru pada 7 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 4 kluster baru telah dikesan. Kluster-kluster ini ialah kluster 6090 mengandungi 8 kes, 6679 6 kes, kluster 4406 5 kes dan kluster 6874 5 kes. Dalam pada itu, satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan dalam kluster berkenan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Champion 7 Porsche Endurance. Oleh demikian, jumlah kluster yang aktif adalah sebanyak 116 kluster. Sementara itu, terdapat 95 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 140 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 4,722 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 2,181 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasahan Kebangsaan, 6 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu kes masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 36 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, itu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,751 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 350,236 ujian. Kementerian Kesihatan sedang merancang untuk memberikan waktu vaksinasi tambahan khas bagi pekerja-pekerja di syarikat-syarikat tempatan, sama ada warga tempatan atau warga asing pada setiap hari Ahad. Menurut Menteri Kesihatan, ia dirancang dengan kerjasama Pusat Koordinasi Kebangsaan bagi COVID-19, Kementerian Keuangan dan Ekonomi dan Jabatan Buruh. Penjadualan bagi vaksinasi pekerja akan dibuat melalui pihak pengurusan syarikat masing-masing. Menyentuh mengenai penambahan waktu vaksinasi di pusat vaksinasi stadium tertutup bagi orang ramai yang belum menerima dos pertama yang diumumkan baru-baru ini, Kementerian Kesihatan telah meneliti semula perkhidmatan tersebut dan akan melaksanakan perubahan. Bermula hari Jumaat 1 Oktober, waktu perkhidmatan di pusat vaksinasi stadium tertutup akan ditambah pada setiap hari Jumaat dari jam 8 pagi hingga 8 malam. Perkhidmatan ini adalah bagi rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam yang memegang kad pintar berwarna kuning atau ungu sahaja dan yang menghadapi masalah untuk mendapat slot vaksinasi dos pertama melalui aplikasi BruHealth.
Perkhidmatan ini hanya diberikan secara tempahan sahaja, yang mana tempahan boleh dilakukan melalui panggilan telefon, pesanan ringkas SMS atau aplikasi WhatsApp. Oleh yang demikian, pemberian secara walk-in pada hari Jumaat adalah ditiadakan. Maklumat yang perlu semasa membuat tempahan slot adalah nama penuh, nombor kad pintar, nombor BRUHIMS jika ada, dan nombor telefon untuk mudah dihubungi. Bagi perkhidmatan pada hari Jumaat 1 Oktober 2021, tempahan akan mula dibukakan pada 29 September dari jam 6 petang hingga 11 malam dan akan disambung dari jam 8 pagi hingga slot habis diisikan. Untuk maklumat ramai, sebanyak 2,000 slot disediakan bagi hari tersebut. Berikutan terdapatnya beberapa orang peniaga termasuk pengawas Pasar Gadong yang disahkan positif COVID-19 di antara 26 September 2021 hingga 28 September 2021. Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan memaklumkan kepada orang ramai bangunan Pasar Gadong dan operasi perniagaan ditutup sementara bermula hari ini 30 September 2021 hingga ke 1 tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Bagi sebarang pertanyaan, hubungi melalui talian hotline 717-9900 atau email info@bandaran-bsp.gov.pn. Negara Brunei Darussalam akan terus mendukung usaha-usaha serantau dan antarabangsa ke arah membentras jenayah rentas sempadan dengan memberikan tumpuan kepada peluang-peluang dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN semasa era pasca COVID-19. Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Negara berucap demikian pada sidang plenary mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC ke-15 yang diadakan secara maya kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Menurut Yang Berhormat Pihin Datuk Lalu Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, AMMTC perlu mengukuhkan lagi tahap kerjasama dengan badan-badan sektoral ASEAN dan negara-negara rakan dialog ASEAN bagi membantu usaha-usaha pemulihan serantau semasa krisis pandemik COVID-19 pada masa ini. As Chair of the AMTC, Brunei Darussalam views the resumption of these meetings as very positive developments indeed. This is because the support of our dialogue partners and sectoral bodies like the AGICM is essential in ensuring the success of our post-COVID-19 recovery plans. Mesyuarat AMMTC ke-15 bersetuju mengguna pakai Bandar Seri Begawan Declaration on Combating Transnational Crime Post-COVID-19 Pandemic yang akan menjadi asas kepada perancangan masa hadapan AMMTC untuk menangani trend-trend jenayah terkini serta bersetuju mengesahkan ASEAN Border Cooperation Roadmap yang menggariskan usaha meningkatkan lagi tahap keselamatan di sempadan rantau ASEAN. Delegasi negara diketuai oleh Datuk Paduka Haji Sofian bin Haji Sabtu Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. That we have put in place due to COVID-19 pandemics. In response to this, Kemahiran abad ke-21 kini sama penting dengan literasi dan numerasi. Perkembangan kemahiran-kemahiran tersebut seharusnya bermula dari peringkat rendah dan menengah dengan kepintaran dalam pembelajaran, kepribadian dan penggunaan teknologi pendidikan adalah sangat penting bagi pelajar untuk menjadi pembawa pembaharuan, pencipta, pemadan dan pembelajaran sepanjang hayat. Perkara tersebut ditekankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setiawang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan pada meja bulat perniagaan dan pelaburan ASEAN mengenai kemahiran era digital. Meja bulat berlangsung secara maya kemarin di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. The ASEAN Work Plan on Education 2021 to 2025, therefore, we are emphasizing on the promotion of the 21st century skills as we work towards enhancing the skills sets and competencies and knowledge of our ASEAN students. Ladies and gentlemen, with such skills expected to be taught in our school, it is therefore imperative for our educators to be trained with the right digital and 21st century pedagogical competencies for them to be able to deliver these skills and knowledge. Terdahulu, Dayang Haja Farida binti Datuk Seri Paduka Haji Talib
Pengarah Urusan dan Keuangan Pegawai Eksekutif Brunei LNG berkata inovasi dan digitalisasi sentiasa menjadi sebahagian teras operasi BLNG. Meja bulat turut menyaksikan pelancaran projek Hyatt iaitu Harnessing Impact with Resilient Employability Digitally. Yang Berhormat Dan Siti Roza Marianti binti Datuk Seri Laila Jasa Awang Haji Abdul Rahman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara berkata, projek tersebut dilancarkan untuk menangani masalah pengangguran dan bertindak balas terhadap keperluan ASEAN bagi reskill dan upskill tenaga kerja. Dengan adanya semangat kebersamaan, ASEAN sentiasa bangkit menghadapi cabaran ke arah mencapai kelestarian dan kedayatahanan masyarakat dan pada masa yang sama mempersediakan rantau ASEAN bagi masa depan. Ini juga selaras dengan objektif utama Kepengerusian Negara Brunei Darussalam di bawah tema We Care, We Prepare, We Prosper yang menekankan hubungan ASEAN dengan masyarakatnya yang mana tiada sesiapa pun yang tertinggal. Perkara ini dijelaskan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan semasa mesyuarat ke-26 Majlis Komuniti Sosio Budaya ASEAN ASCC yang diadakan secara maya kemarin. Yang Berhormat yang juga selaku pengerusi ASCC 2021 bersama para menteri ASCC menghargai tindakan inklusif dan holistik yang dilaksanakan oleh badan-badan sektoral ASCC dalam menangani jurang dan cabaran yang dihadapi oleh rantau ini, antaranya melalui bidang-bidang kesihatan awam, perlindungan sosial, berita palsu dan ketidaksahihan maklumat, kemerosotan alam sekitar dan krisis iklim. Para menteri juga menyatakan bahawa rekomendasi kajian separuh penggal ASCC Blueprint 2025 telah membantu ke arah memajukan usaha pembangunan komuniti ASEAN dengan menyelaraskan pelaksanaan blueprint dengan rangka kerja sektoral ASCC pasca 2020 dan Yang Berhormat juga mengetengahkan bahawa dengan adanya semangat kebersamaan, ASEAN sentiasa bangkit menghadapi cabaran ke arah mencapai kelestarian dan kedayatahanan masyarakatnya dan dalam masa yang sama mempersediakan rantau ASEAN bagi masa hadapan. Jelas Yang Berhormat pendekatan huluf ASEAN ke arah merealisasikan komitmen dalam mengukuhkan tindak balas bersama dapat dilihat melalui pendekatan kepelbagaian dimensi ASCC dalam menangani jurang serta cabaran bagi memastikan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN terus terpelihara. Dengan menyedari pentingnya ketersediaan bagi masa depan, mesyuarat telah menyatakan sokongan dan komitmen bagi memanfaatkan peranan para belia ke arah merealisasikan pembangunan mampan dengan memastikan kesiapsiagaan mereka bagi menghadapi cabaran global di masa hadapan. Ini akan dilaksanakan melalui inisiatif ASEAN Youth Academy Program, ASEAN Youth on Climate Change dan ASEAN Walk 2022. Mesyuarat juga mengesahkan Joint Statement of the 26th ASEAN Socio-Cultural Community ASCC Council dan mengalu-alukan Kemboja selaku pengerusi ASEAN 2022 yang akan datang. Persidangan Kehakiman Syariah Antarabangsa tahun 2021 PKA 2021 yang dilangsungkan selama 2 hari bermula 29 September hingga 30 September secara dalam talian bertujuan merapatkan hubungan kerjasama antara negara-negara Nusantara dan antarabangsa, menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kehakiman syariah berdasarkan pengalaman terkini negara-negara di peringkat antarabangsa yang boleh dimanfaat secara kolektif khususnya setelah pandemik COVID-19 tahun 2020. Persidangan tersebut anjuran Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia dengan kerjasama Kerajaan Negeri Melaka, Yayasan Taqwa, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Majlis Agama Islam Melaka dan Mahkamah Syariah Negeri Melaka. Menyertai persidangan tersebut yang berlangsung di bangunan Mahkamah Besar dan Mahkamah Syariah Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Objektif sidang juga menjadi platform kepada perkembangan dalam bidang kehakiman dan perundangan syariah yang bersifat fleksibel mengikut perkembangan dan keperluan semasa. Berucap semasa merasmikan sidangnya, Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Perdana Menteri Malaysia menjelaskan, melalui persidangan antarabangsa ini, perbincangan ilmiah mengenai isu-isu kehakiman syariah dapat diadakan. Persidangan bertema ke arah keseragaman dan keselarasan pendekatan prinsip duluan mengikat dalam alasan penghakiman melibatkan pembentangan dari wakil negara di peringkat antarabangsa seperti Australia,
Republik Maldives, Papua Nugini, Palestin, Republik Yaman dan Qatar. Juga menyertai sidang secara maya ini terdiri dari semua pegawai syariah di seluruh Malaysia dan jemputan dari negara-negara Nusantara. 56 botol dan 288 tin minuman keras berjaya dirampas hasil daripada rondaan operasi sepadu Task Force COVID-19 yang dijalankan kemarin di kawasan hutan Kampung Lumapas, daerah Brunei dan Muara. Operasi sepadu itu merupakan gabungan keanggotaan pasukan simpanan polisi company, pasukan polis di Raja Brunei dan angkatan bersenjata di Raja Brunei. Semasa rondaan dijalankan oleh pihak berkenaan menemukan beberapa kotak berwarna hitam yang mencurigakan yang disorok dan ditutupi oleh rumput-rumput kering dipercayai taktik penyeludup untuk membawa masuk barang tegahan ke negara Brunei Darussalam. Kesemua barang tegahan dirampas dan dibawa ke Balai Polis Kampung Air bagi siasatan awal dan diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. Lima lelaki dan 2 perempuan didakwa di Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan atas kesalahan di bawah Seksyen 62A-2 Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 kerana melanggar perintah perkumpulan ramai. Pihak polis menerima aduan melalui talian 993 yang membawa kepada penahanan ke-7 individu terbabit di sebuah rumah di Kampung Mulaut pada 18 September lalu. 4 daripada 7 individu terbabit mengaku bersalah. Mahkamah Magistrate menjatuhi hukuman denda RM6,500 atau sebulan penjara kepada Wong Siong Hiang. Manakala Lam Kau Chai, Lim Yong Hang dan Lim Siu Na masing-masing berdepan dengan denda RM5,500 atau 1 bulan penjara. Sementara itu, Liu Yun Kun, Phyllis Fang Pei Pin dan Tang Chun Siong dibebaskan dengan ikat jamin dan akan dibicarakan pada satu tarikh yang akan ditetapkan kemudian.